Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua murid 2 Alpha. Okey, so saya Cikgu Syazwan akan mengajar 2 Alpha bagi mata pelajaran Matematik bagi tahun 2021. Salam perkenalan semua. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, jadi hari ini kita akan mempelajari subjek Matematik tahun 2. Okey, jadi cikgu difahamkan semua murid telah pun mendapatkan buku Matematik tahun 2 seperti yang tertera dalam rajah di atas. Okey, buku ni kan. Okey, kalau yang tiada buku tak apa, boleh tengok buku cikgu ni. Okey, jadi kita teruskan ke muka surat berikutnya. Okey, semua boleh buka muka surat 6. Okey. Okey, ini muka surat 6 buku teks Matematik jilid 1. Okey, so hari ini kita akan belajar tulis nombor. Okey, gambar ni menunjukkan dua orang murid sedang menulis nombor dalam angka. Okey. So yang pertama ni ditulis 115. Murid perempuan ni tulis 115. Betul ke tidak? Okey, tak apa. Lepas ni cikgu akan ajar lebih terperinci mengenai cara penulisan nombor dalam angka. Okey, murid lelaki ni pula soalan dia 150 dan murid lelaki ni tulis 150. Okey. Kedua-dua jawapan bagi murid lelaki dan murid perempuan tulis ni adalah betul. Okey. Jadi sebentar lagi cikgu akan tunjukkan cara untuk menulis nombor dalam angka yang betul. Okey, kita lihat pula bawah ni dia tulis mari tulis nombor dalam perkataan. Okey, nombor pada kad ini 463. Sebutannya 463. Okey, tak apa, kita tengok dahulu. Lepas ni cikgu akan ajar macam mana cara penulisan nombor dalam perkataan. Okey, kad kedua pula tulis 510. Okey, cara sebutannya 510. Okey, dan kad yang ketiga menunjukkan 709 dan berbunyi 709. Okey, jadi tanpa melengahkan masa kita akan terus pergi ke cara penulisan nombor dalam angka. Jom. Okey, jadi sekarang ni cikgu akan menunjukkan cara untuk menulis nombor dalam perkataan. Okey, di sini ada 3 contoh yang cikgu sediakan. 967, 209 dan 518. Cikgu akan tunjukkan cara untuk menulis nombor dalam perkataan yang betul. Okey, jadi kita akan pergi satu-satu dahulu. Okey, jadi yang pertama ni kita akan pergi soalan first. Okey. So, depan cikgu ni ada nombor 967. Okey, sebutannya 967. Tapi cara nak sebut dia, okey. Nampak ni, atas ni cikgu ada sediakan jadual kan? Okey, sebelum nak buat pertukaran dari nombor ke perkataan, kamu sediakan dulu jadual ni kat cikgu. Okey, buat jadual. Sebelah ni tulis nombor. Kotak yang pertama tulis 100, yang kedua tulis 10, yang ketiga tulis sah, yang ketiga ni tulis sah. Okey, jadi kita akan isi ketiga-tiga nombor ini dalam kotak 100, 10 dan sah. Okey, kita isi mula dari sah dahulu. Okey, mula dari sah yang belakang ni dulu. Okey, kita tengok nombor ni. Yang belakang nombor apa? Nombor 7 kan? Jadi nombor 7 ni kita pindahkan masuk ke dalam kotak sah. Okey. Dan nombor yang kedua pula ruangan 10. Dalam nombor ni tempat 10 dimiliki oleh nombor 6. Jadi kita pindahkan nombor 6 ke dalam kotak 10. Okey, cikgu tulis kemas sikit. Okey, dan tempat 100 dalam nombor ini nombor 9. So kita pindahkan nombor 9 ini ke dalam kotak 100. Okey, jadi
Setiap nombor dah dapat kotak masing-masing. Kotak sah milik 7, kotak puluh milik 6 dan kotak ratus milik 9. Okey. Bila benda ni dah jadi, kita tengok atas dia. 7 sah, 6 puluh, 9 ratus. Okey, cikgu nak ingatkan, kalau dari nombor nak tukar ke perkataan sah, jangan sebut. Okey, so bila kita tukar nombor ke perkataan, dia akan jadi 967. Jadi jawapan bagi soalan yang pertama ialah 967. Okey. Okey, siap. Senang kan? Cikgu ulang balik. Jangan sebut yang sah. Kita potong sah ni, kita sebut 967. 967. Okey, dah siap untuk contoh yang pertama. Betul. Okey, senang kan? Kita pergi ke contoh yang kedua pula. Okey, contoh yang kedua nombornya 209 disebut sebagai 209. Okey, macam mana cara sebut bila menghadapi situasi ni pula? Okey, seperti biasa kita pindahkan nombor 209 ke dalam kotak ratus, puluh dan sah. Okey, kita pindah dari belakang ke hadapan. Okey, yang belakang ni nombor 9, kita masukkan ke kotak sah. Okey. So, bila dah pindahkan 9, nombor yang berikutnya adalah sifar. Nombor sifar kita masukkan ke ruangan puluh. Okey, dan akhir sekali nombor 2 kita masukkan ke kotak ratus. Okey. Dan seperti biasa, kita tutup sah ni. Sah ni kita tutup. Nanti kita tersebut salah. Okey, jadi jawapan bagi soalannya ialah 200. Sini sifar kan? Kalau sifar tak perlu sebut, automatik puluh pun jangan sebut. Kita terus langkah ke rumah berikutnya, iaitu 9. Jadi jawapan bagi soalan ini adalah 209. Okey. So cikgu type kat bawah ni jawapannya 209. Okey. Nampak? 209. 209. Sini tak payah sebut sebab tiada nilai. So, kita langkau. Puluh ni pun jangan sebut. Kita sebut 209. Okey. So, automatiknya jawapan kita betul. Okey, kita pergi ke soalan ketiga. Okey, so sekarang kita pergi ke soalan yang ketiga, iaitu nombornya 518. Jawapannya 518. Okey, cikgu akan tunjukkan kenapa jadi 518. Okey, seperti biasa, kita pindahkan, kita pecahkan nombor ini mengikut nilai tempat masing-masing. So, nombor kotak sah ini milik 8. Kita mulakan dari belakang ke hadapan. So, kotak sah ni milik nombor 8. Okey. Kotak puluh ini pula selepas nombor 8, nombor 1. Okey. Dan akhir sekali kotak ratus semestinya milik 5. Okey. So, cara sebutannya 500. Jangan sebut 108. Jangan sebut. Okey. Sebab 1 dan 8 apabila disekalikan, disatukan menjadi 18. So, jawapan dia 518. Okey. Jangan sebut 518 tau. Salah jawapan tu.
So jawapannya adalah 518. Okey, cikgu dah tulis dah 518. Okey, ni contoh yang lain cikgu letak supaya kamu tak ikut. Okey, so jawapannya 518. Sekejap cikgu padam sikit. Okey, jawapannya 518. Yang ni bawah ni salah. Okey, kalau 1 dan 8 nampak ni, kalau dua nombor ni disekalikan jadi 18, bukannya 108. Okey, so itu sahaja contoh dari cikgu untuk menukarkan nombor kepada perkataan. Okey, seterusnya kita akan pergi daripada perkataan kita tukar kepada nombor. Kita terbalikkan caranya. Okey. Okey, so sekarang ni kita akan pergi nombor dalam angka. Okey, so atas ni soalan dia 831. Okey, seperti tadi kita tukar nombor ke perkataan. Sekarang ni perkataan pergi ke nombor. So caranya terbalik. Cikgu nak semua murid cikgu sediakan kotak macam cikgu sediakan ni. Okey, ratus di hadapan, puluh, sa dan nombor. Okey, ini jawapannya. Okey, so seperti biasa kita akan mulakan dengan soalan di atas ni. Okey, cikgu nak dalam perkataan ni, okey, cikgu pakai warna lain supaya kamu nampak. Okey, okey, cikgu gariskan nilai tempat. Okey, cikgu buat arrow. Okey, ratus kotak dia kat sini, puluh kotak dia kat sini. Sa tak ada kotak sebab sa kan kita dah potong tadi kan. Okey, jadi ratus. Okey, siapa duduk dalam ratus ni? Kita tengok ratus, depan dia ni apa ni? 8. So dalam ratus, kotak ratus adalah milik 8. Okey, kita pergi yang kedua, puluh. Puluh, siapa punya kotak? 3. Okey, so kotak puluh milik 3. Okey, dan akhir sekali kotak sa. Sa kan tak ada belakang ni kan. Okey, sa milik 1. Okey, jadi jawapannya adalah 831. Okey, so jawapannya 831 dalam nombor 831. Okey, so untuk soalan ni jawapannya 831. Betul. Okey, kita pergi ke contoh yang kedua. Okey, kita pergi ke contoh yang berikutnya. Soalannya tulis 320. Okey, 320. Okey, kita sediakan kotak macam cikgu minta, ratus, puluh, sa dan nombor. Okey, so seperti biasa cikgu nak kamu semua nampak. Cikgu nak semua murid cikgu gariskan nilai tempat dalam perkataan. Okey, ada ratus, ada puluh. Okey, kita tengok ratus, ratus, puluh, puluh. Sa tak ada sebab sa tak diperlukan dalam perkataan. Okey, so ratus duduk sini, puluh duduk sini. Okey, so kotak ratus milik 3 sebab 3 duduk depan ratus, 300. Jadi 3 duduk dalam kotak ratus. Okey, maafkan cikgu. Okey, 300. Okey, so seterusnya puluh. Siapa duduk dalam puluh? Puluh milik 2. Jadi jawapan bagi kotak puluh adalah 2. Okey, sa. Tengok sa. Ada berapa nombor tak belakang ni? Tiada kan? Kalau tiada, kita gantikan terus dengan sifar. Okey, jadi jawapan bagi soalan ini adalah
3, 2, 0. Okey. So ia disebut sebagai 320. Senangkan contoh-contoh yang cikgu berikan. Okey, kita pergi ke sesi latihan kita pada hari ini. Okey. So cikgu nak semua anak murid cikgu keluarkan buku tulis. Okey, sebaik tengok video ini, kamu boleh pausekan video ini, atau siapa yang ada buku teks boleh buka buku teks matematik muka surat 7 jilid 1 tau. Salin dan siapkan dalam buku tulis matematik. Okey, seperti biasa, tuliskan hari di atas ruangan kiri, tarikh di ruangan kanan dan gariskan. Seterusnya boleh tulis, salin soalan dan siapkan seperti yang cikgu dah ajar sebentar tadi. Okey, sediakan kotak, ratus, puluh, star dan juga nombor, dan buat ke semua soalan yang telah cikgu berikan. Okey, semua latihan yang cikgu dah bagi, kamu semua boleh hantar kepada cikgu sebaik sekolah dibuka semula. Sebarang persoalan atau pertanyaan boleh diajukan kepada cikgu Hawa, dan cikgu Hawa akan bertanyakan kepada cikgu. Okey, sekian saja kelas kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kau.